Nikmat ibadah ni tuan sekalian, buat dengan tenang, kita rasa nikmat dia. Bacaan sama juga, rokok sujud sama juga. Saya ada pengalaman satu hari, saya pergi tawaf di Mekah, tawaf di Kaabah. Kebetulan tawaf sunat. Dan saya niat pada waktu itu nak tawaf dengan tenang, saya tak nak cakap dengan siapa-siapa dan saya tak nak tengok siapa-siapa. Dan saya dah niat dalam hati saya nak tawaf dalam keadaan step kaki ni yang sama. Tak nak gopoh, tak nak berkejar-kejar. Kalau boleh, nak jaga step yang sama. Saya masuk tawaf. Sambil-sambil berzikir, tawaf. Tenang, pusing. Masuk pusingan kedua, tiba-tiba ada orang pegang bahu saya. Letak tangan atas bahu saya. Saya dah janji dengan hati saya dah janji saya tidak akan tengok siapa-siapa dan saya tak akan bercakap dengan siapa-siapa. Jadi bila tangan tak atas bahu, saya kata, siapa pula ni? Yang pelik tuan-tuan, dia letak tangan atas bahu saya, dia tak cakap apa-apa. Jadi saya berjalan, saya terus tawaf. Dia ikut. Saya kata, siapa ni? Orang ke, malaikat ke, jin ke? Kalau kawan, mesti dia tegur. Ni tak tegur. Kalau orang lain, mesti bercakap. Ni tak bercakap. Mungkin jin. Mungkin malaikat. Kalau malaikat, kalau kena Israel, nyanya. Ini malaikat apa ni? Tak apalah. Saya terus pusing tawaf. Kedua, tiga, empat, lima. Dia ikut tuan-tuan. Tangan duduk atas bahu saya tak turun-turun. Sampai habis pusingan ketujuh. Habis pusingan ketujuh, saya selesai. Saya tengok dia. Tengok-tengok orang perempuan. Silap tak tengok awal. Tengok-tengok orang perempuan, seorang makcik tua. Dia beritahu, dia kata saya nak sangat tawaf. Tapi kaki saya sakit. Saya perhati ke Kaabah kalau ada seseorang yang saya boleh tumpang dia, yang tidak laju sangat berjalan, yang saya boleh tumpang kerana kaki saya sakit. Dia kata saya perhati kamu berjalan dengan perlahan, makcik rasa makcik boleh ikut kamu. Bila kamu pusing, makcik tunggu. Makcik tumpang kamu. Sebab makcik sakit kaki. Saya kata, tak apalah makcik. Saya dah habis 7, makcik baru 6, ada satu lagi. Dia kata tak apa, dia buat. Tuan-tuan sekalian, teringat kita satu peristiwa yang disebut bagaimana suatu hari, seorang laki-laki, seorang pemuda yang tawaf dalam keadaan yang cukup tenang depan Kaabah. Dan sambil-sambil dia tawaf, dia berselawat kepada Nabi SAW. Setiap langkah dia berselawat kepada Nabi. Yang kebetulan pada waktu itu, di hadapan Kaabah ada seorang ulama yang terkenal. Allahumma salli ala nama dia siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan Ats-Tsauri ni tuan-tuan sekalian, kalau kita baca latar belakang kisah dia ni antara orang yang beribadah depan Kaabah hingga ditegur oleh sahabat dia. Tak apalah. Jadi Syekh Sufyan Ats-Tsauri ni bila tengok pemuda tersebut, ditahan. Dia kata, aku dengar setiap langkah kamu berselawat pada Nabi SAW. Boleh, tidak salah. Cuma aku nak tanya, kenapa kamu tidak membaca doa yang maksur, doa yang ada doa. Pusingannya ada doa dia tertentu. Kenapa kamu tak baca doa tu? Lalu pemuda ditanya, siapa kamu? Laki-laki itu kata, akulah Sufyan Ats-Tsauri. Bila dengar nama Syekh Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, Masya Allah, seorang ulama yang besar. Seorang ulama yang sangat hebat. Dia tahu nama tapi tak kenal orang. Rupa inilah orang dia. Dia kata, kalau kamu yang tanya, aku akan cerita. Kalau orang lain yang tanya, aku tidak akan beritahu. Tapi oleh kerana kamu yang tanya, aku cerita. Dia pun ceritalah satu pengalaman dia, datang ke Mekah bersama ayah dia. Yang sementara menunggu haji, tiba-tiba ayahnya jatuh sakit. Dan meninggal dunia. Bila meninggal dunia, lalu dalam keadaan yang sangat sedih,
Dia telah mengambil kain serban dia, dia tutup muka ayah dia. Ya, setelah dia tengok bila ayah dia meninggal dunia, ayah tadi bertukar rupa. Makin hitam muka ayah dia. Ya, menyebabkan dia rasa takut tengok muka ayah dia sendiri. Kenapa ayahku jadi macam ni? Dia pun ambil kain serban, dia tutup muka dia sambil minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, ya, sewaktu aku duk istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, duk munajat, doa pada Allah Ta'ala, dia kata, dalam keadaan begitu, kerana keletihan, aku terlap seketika. Ya, kadang-kadang kita terlap seketika. Tengah bawa kereta, terlap seketika. Kadang tengah semayang, terlap seketika. Ya, ada. Ya, yang tak ada orang tengah makan, terlap pun ada. Ya. Bukan tertidur. Tengah dengar kuliah, tertidur seketika. Itu pada. Lalu kata dia, waktu aku terlap seketika tu, aku didatangi oleh seorang laki-laki memakai jubah putih dan berserban putih. Ya. Laki-laki ni sampai dekat ayahku, lalu dia membuka kain yang aku tutup muka ayahku. Dan dia menyapu muka ayahku sebanyak 3 kali. Ya. Setelah dia sapu muka ayahku, aku tengok rupa ayahku, daripada hitam pekat, bertukar sikit-sikit, akhirnya cerah. Ya. Lalu aku tanya, siapa kamu? Laki-laki itu kata, akulah Rasulullah. Aku datang pada ayah kamu. Ayah kamu pernah melakukan dosa besar pada Allah Ta'ala dan tidak bertaubat. Tetapi mulutnya sentiasa berselawat kepadaku. Aku mohon rahmat Allah Ta'ala agar Allah mengampun dosa ayah kamu. Ya. Apa amalan dia? Sentiasa berselawat kepadaku. Ya. Kata dia, setelah dia bercakap begitu, aku terjaga. Aku terus pergi buka kain yang menutup muka ayahku. Wahai Syekh Sufyan, benar-benar aku tengok muka ayahku tidak lagi hitam sebagaimana waktu sebelumnya. Bermula hari itulah aku tidak pernah tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, kita tak ada Nabi lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tanpa Nabi kita tak kenal siapa Allah. Tanpa Nabi kita tak tahu apa matlamat kita hidup atas dunia ni. Tanpa Nabi kita tak tahu halal haram dosa pahala. Dan tanpa Nabi kita tidak akan duduk mesti di malam. Ya. Jasa Nabi terlalu besar. Hingga Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kata Nabi, malaikat berselawat kata Nabi. Tuan-tuan, setelah Allah Ta'ala beritahu dia dan para malaikat dia berselawat kepada Nabi, baru dia suruh kita berselawat. Ya. Perintah lain tak ada, tuan-tuan. Perintah sembahyang, Allah suruh, aqimus solah, dirikan sembahyang. Wa atau zakah, keluarkan zakat. Semua perintah lain direct, kecuali selawat. Kerana selawat Allah Ta'ala sebut dia dulu berselawat, baru dia suruh kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.